Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pagi ini kita bicarakan tentang satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membabitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini saya telah cerita dalam banyak siri ceramah saya. Cuma bukan saya nak cerita tentang peperangan itu, tapi saya nak cerita satu kejadian yang berlaku di dalam peperangan itu. Peperangan itu yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Untuk bagi yang tak tahu, dan peperangan itu membabitkan paling banyak sekali harta rampasan perang yang diperolehi daripada peperangan tersebut. Berpuluh-puluh ribu kambing, lembu, berbagai-bagai, begitu banyak timbunan emas, perak, hasil daripada peperangan tersebut. Daripada peperangan tersebut, Nabi SAW telah bahagikan harta-harta rampasan perang ni. Orang yang terlibat dengan peperangan ni, mereka dapat ghanimah. Jadi bagi siapa yang membaca Al-Quran, dia akan tengok dia akan lalui suratul Anfal, bagaimana surah tentang harta rampasan perang. Kerana orang-orang dahulu apabila mereka berperang, mereka membawa bersama-sama dengan mereka juga harta-harta mereka untuk mereka menguatkan semangat mereka, mempertahankan diri mereka. Dan juga peperangan mungkin akan menyebabkan kawasan mereka, rumah mereka dan harta mereka juga akan dirampas kerana mereka keluar berperang menentang Islam. Dan harta itu akan dibahagikan di kalangan tentera. Peperangan itu membabitkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan saja oleh kerana perangan itu dekat dengan Mekah, bukan saja orang-orang Mekah terlibat, of course orang-orang Madinah, iaitu orang-orang Ansar yang selama ini menolong Nabi SAW ataupun membantu Nabi SAW sepenuhnya dalam kehidupan mereka, berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dibuang, mereka menerima Rasulullah dan Rasulullah berhijrah pada mereka, membina kekuatan, membina empire, membina kerajaan, dan sehingga akhirnya Rasulullah dapat kembali menawan kota Mekah. Apabila Rasulullah SAW dapat kembali menawan kota Mekah, dan seterusnya berlaku siri-siri yang lain, peluasan kuasa Islam, sehinggalah dapat juga ditawan Hunain. Dan Quran menyebut peristiwa Hunain ini dalam Quran, wa yawma Hunain idza a'jabatkum kasratukum, yang itu sisi yang lain untuk kita bahaskan tentang peperangan Hunain. Nabi SAW dalam peperangan Hunain itu, Nabi membahagikan harta-harta rampasan perang ni. Bila Nabi bahagikan harta rampasan perang, Nabi bahagi kepada pembesar-pembesar Arab. Pembesar-pembesar Arab ni, kita tahu bahawasanya mereka ni dulunya lawan Nabi SAW. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang sokong Nabi yang awal, yang bela Nabi ketika Nabi dibuang. Orang-orang Ansar yang sanggup mempertaruhkan diri keluarga mereka berperang, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Kesemuanya adalah merupakan tenaga utama mereka ialah orang-orang Ansar. Bila Nabi buka kota Mekah, masa itu mulalah orang-orang besar Quraisy masuk Islam, dan orang-orang besar Arab yang lain, Ashraful Arab, kepala-kepala Arab ni dah mula masuk Islam. Mereka ni dulu menentang Nabi SAW, macam Abu Sufyan, kan? Macam Al-Aqra' bin Habis, ini kepala-kepala Arab ni, Uyainah bin Hasan. Mereka ni dulu lawan Nabi. Sekarang ni bila Nabi dah menang, mereka masuk Islam. Tapi tak apalah, Nabi terima Islam mereka. Elok pun Islam mereka selepas daripada itu. Bila berlaku peperangan Hunain, kan, kita kena tahu Arab Mekah ni, iaitu Quraisy dan semua, mereka ni ada kekeluargaan lah, dari segi darah dengan Nabi, ataupun satu kaum lah
satu kabilah lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila peperangan berlaku, harta rampasan yang banyak itu Nabi berikan kepada pembesar-pembesar Arab. Bagi kambing, bagi lembu, bagi emas, bagi perak. Kalau nak ikut senioriti, mereka baru je masuk Islam. Kan? Kalau nak ikut pengorbanan, golongan Ansar lah yang lebih banyak berkorban. Nabi bagi pada mereka. Nabi tak bagi kepada Ansar. Ansar tak dapat pun. Ansar tengok je. Padahal peperangan tu memabitkan, terkorban juga orang Ansar. Mati juga orang Ansar. Ramai. Yalah, tidak jumlah begitu besar tapi semua terkorban. Semua berperang. Cedera, semua cedera. Tiba-tiba harta rampasan ini diperolehi oleh orang-orang pembesar Sadatul Ashraful Arab. Tak diperolehi oleh orang Ansar. Maka adalah mulut-mulut ni yang bercakap macam-macam bercakap tentang hal ni. Panjang cerita ni tapi saya nak sebut salah seorang yang kata tu. Dia kata, hadhil qismah ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Pembahagian yang dibuat ni tak adil. Dan pembahagian yang dibuat ni tidak bertujuan mencari redha Allah. Bayangkan perkataan ini. Maksudnya Nabi tak adil. Nabi tidak mencari redha Allah. Perkataan tu kalau dilafazkan dengan sengaja, rosak atas akidah. Tapi manusia ni emosi. Jadi ada yang bercakap, yang kata benda yang macam tu. Ini tak bertujuan. Nabi tak bertujuan nak mencari redha Allah. Sanggup dia cakap begitu. Dan berita tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata, yarhamullahu Musa. Qad udhiya bi akthari min hadha fasabar. Yarhamullahu Musa. Qad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Allah rahmatilah Musa. Dia telah disakiti lebih daripada ini. Tapi dia sabar. Nabi SAW tentu perkataan yang disebutkan itu menyakitkan Nabi SAW. Tentuan kadang-kadang dalam hidup ni perbuatan orang pukul ke, orang luka kita sakit juga, tapi kadang-kadang tusukkan perkataan jauh lebih sakit daripada tusukan pedang ataupun tusukan senjata-senjata tajam yang lain. Kita ni kalau cuba buat yang terbaik, tiba-tiba orang kata tak ada niat apa, tiba orang kata bukan apa tu nak cari nama tu, bukan apa tu nak ampu bos tu, mungkin orang di pejabat kan. Mungkin sakit juga kalau kita tak ni, kita sakit. Tapi bayangkan Nabi ni bukan lantikan bos, bukan lantikan manusia. Nabi ni adalah lantikan Rasulullah, lantikan Allah Jalla wa'ala. Bos kita, orang mana-mana mungkin silap dalam lantik satu orang. Tapi Nabi ni, Allah yang lantik. Maha suci Tuhan daripada untuk silap di dalam melantik Rasulnya. Bagaimana mungkin Allah melantik satu insan yang mana insan tu tidak mencari redanya di dalam tindakan. Yang mana tindakan-tindakan itu
berlaku di atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebahagian riwayat Nabi kata, man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Dalam bahagian riwayat, man ya'dil idza lam a'dil. Nabi kata, siapa yang akan adil kalau sekiranya Allah dan Rasulnya tak adil? Sebagian riwayat Nabi kata, siapa yang akan adil kalau aku tak adil? Kau kata aku tak adil. Maksud dia kata Nabi tak adil. Nabi tak bertujuan mencari redha Allah daripada pembahagian itu, dia kata. Subhanallah. Tapi saya untuk itu sebelum saya pergi kepada beberapa pengajaran yang saya nak ambil daripada perkataan Nabi SAW ini. Peristiwa ini menyebabkan Nabi jawablah, Nabi bagi tahulah kepada orang Ansar tu, Nabi panggil orang Ansar. Dan antara ungkapan Nabi kepada mereka, Nabi jelaskan kepada mereka, ya awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'atin minad dunya ta'allaftu qauman biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Ama tardaw ya ma'syaral ansar an yadhhaban nas bisyatin wal ba'ir ila rihalihim wa tarji'una bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Maksudnya Nabi kata, wahai orang Ansar, kamu ada terasa tak puas hati ke kepada daki dunia, yakni harta-harta itulah, yang aku bagi kepada satu kaum supaya mereka itu Islam dengan elok, yakni nak pujuk mereka. Sementara kamu aku tak bagi kerana aku serahkan kamu pada Islam kamu. Yakni kamu dah elok dah Islam kamu. Kamu tak perlu dengan pujukan harta untuk menjadikan kamu dekat dengan Islam ini. Wa wakaltukum islamikum. Amma tadaw ya ma'syaral ansar. Kamu tak redha ke wahai orang Ansar? Orang balik ke tempat mereka, bawa kambing, bawa unta. Kamu balik ke Madinah. Kamu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Yang ni aku tak akan duduk dengan orang Mekah. Aku akan pergi pulang ke Madinah, ke tempat kamu. Kerana ada dua orang yang sangka mungkin Nabi ni dah jumpa kaum dia, dah menang, mungkin tak mau dah dengan kita. Ada sangkaan-sangkaan buruk tu. Tapi itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali kepada perkataan Nabi tadi, yarhamullahu Musa wa qad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Allah rahmati Musa, dia telah disakiti lebih daripada ini, dia sabar. Teman-teman sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam hidup ni kita ni, walaupun kita tahu Allah suruh kita sabar, Allah suruh sabar ada pahala, tapi salah satu motivasi yang boleh membantu memujuk diri kita ialah dengan kita mengetahui apa yang telah berlaku pada orang lain yang lebih dahsyat daripada apa yang kita kena. Jika kita menderita, orang lain juga menderita. Jika kita disakiti, orang lain yang mungkin lebih baik daripada kita pun juga telah disakiti. Kerana itu adalah dunia, dan demikianlah dunia itu berlaku. Nabi SAW dalam hadis itu ingat pada diri baginda, ialah kalau kau nak sakitkan aku, Musa dulu kena lagi teruk. Bani Israel dengan Musa lagi banyak. Macam-macam kena. Tetapi dia sabar. Kalau Nabi Musa sabar, aku juga akan sabar dengan perkataan ini. Kan? Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Di dalam surah Al-An'am, Allah kata mereka itu sabar. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Mereka sabar di atas apa yang mereka itu
didustakan dan disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka itu pertolongan kami. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang para anbiya ini, Allah kata laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah para anbiya itu, kisah-kisah dalam Quran, dalam konteks Allah cerita kisah Nabi Yusuf umpamanya, pengajaran kepada ulil albab, orang yang berpemikiran matang. Kadang-kadang orang kata, apalah dosa saya tak buat apa pun, tapi tiba-tiba orang sakiti saya. Saya tak buat apa pun, mungkin kita boleh semak juga, kita buat kata. Tapi kalau untuk kerana disakiti, kita lihat umpamanya, kita baca Quran. Sebab tu baca Quran ni bulan Ramadan kita akan masuk. Tak Ramadan pun kita kena baca Quran. Kita tengok Nabi Yusuf AS. Apa dosa dia? Disakiti oleh keluarga sendiri pula tu. Dibuang dalam telaga. Dipisahkan daripada bapaknya, daripada keluarga, daripada ibu dan ayahnya masa kecil. Kerana sikap, bukan sikap orang lain. Kerana perangai adik-beradik sendiri. Duduk dalam penjara. Dia Nabi, dia buat dosa apa? Dia masuk dalam penjara. Sehinggalah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menabalkannya. Kalau kita ada suami yang buruk perangainya umpamanya, apalah dosa saya dapat suami teruk perangai umpamanya. Ujian untuk kita ialah ada jalan yang syarak bagi tahu bagaimana nak menyelesaikannya. Tapi itu bukan mesti tanda Allah benci pada kita. Isteri Asyah, suami Asyah yang Allah puji dalam Quran, iaitu isteri Firaun. Suami dia Firaun lagi teruk. Kan? Wa duriba lil ladzina amanu imra'at Firaun. Wa daraballahu alladhina amanu imra'at Firaun. Allah buat contoh dalam Quran isteri Firaun. Allah puji untuk orang mukmin. Allah bagi buat contoh untuk orang mukmin isteri Firaun. Kenapa? Kerana Allah mengangkat darjat dia. Allah bagi ujian pada dia. Kalau kita fikir suami teruk, Firaun teruk lah. Suami isteri dia pula orang wanita salihah, tak salihah. Allah tak angkat nama dia dalam Quran. Kalau kita fikir kita kena penyakit, Nabi Ayub kena penyakit, sakit. Nabi Rasul Nabi Ayub kan. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah terkena mudarat. Dia merintih. Cerita pada Allah. Siapa lagi untuk kita cerita dalam kehidupan ni? Kadang-kadang nak kena malu, memang kita kena malu sebab ada sebahagian kesalahan kita juga. Tapi Maryam umpamanya mengandung tanpa bapa, sedangkan dia sedang beribadah. Maka na abuki imra'ata saw wa ma kana ummuki baghiyah. Bapa kau bukan orang jahat, mak kau pun orang jahat. Apa cerita ni kau ni sampai mengandung tanpa tak kahwin ni? Sementara nak habis proses tu, lama dia. Berapa tempoh lah untuk dia. Ujian Allah pada dia. Bila kita baca Al-Quran, kita akan tengok kisah-kisah ini umpamanya. Kita usaha didik anak kita elok-elok. Bagi semua ajar, agama dan macam-macam. Contohnya, didik dia, kita pun buat contoh elok dia. Dia tak mau nak jadi, dia jadi macam-macam. Dia kata, apalah dosa aku. Tak semestilah, mungkin lagi semua kita ada dosa. Tapi apalah sebab Allah Ta'ala ni benci sangat pada aku. Alhamdulillah kita kata gitu. Anak Nabi Nuh, Nabi menentang bapa dia. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran. Apabila kita ingat, dia akan menjadikan kita ini satu ketenangan untuk kita. Nabi SAW adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin kepada seluruh para rasul. Pun begitu apabila kena ujian kepada baginda,
baginda sebut tentang Rasul lain yang telah melalui proses ujian yang lebih besar daripada apa yang baginda kena. Yarhamullahu Musa, rahimallahu Musa. Qad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Allah rahmati Musa. Dia telah disakiti lebih daripada aku ni. Dia sabar. Kita pun bila kena apa-apa teringat Allah. Nabi kena lagi teruk. Kita orang kata ke kita umpamanya. Kita kadang-kadang padan juga kan. Kita ni manusia, ada kelemahan kita. Nabi yang try the best untuk buat. Ada orang kata tukang sihir, pemecah belah masyarakat, pendusta, penyair, mendapat bisikan syaitan. Apa yang orang tak kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Orang kata pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikut baginda betul-betul bekerja kerana Allah. Tak ada apa-apa kepentingan. Kita ni whatever pun. Kadang-kadang termasuk juga bisikan-bisikan dunia dalam telinga kita. Kan? Sebab itu maka mengetahui kisah-kisah orang saleh, khususnya kisah-kisah para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu daripada kita, memberikan motivasi untuk kita semua untuk lebih sabar dalam kehidupan ini. Untuk mengetahui dunia memang tempat ujian. Dunia memang tempat di mana manusia akan mengalami kesakitan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am juga, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk pada mereka. Dengan petunjuk mereka itu maka kamu ikutlah. Allah bagi ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apabila sabar dengan perjuangan ini, demikian tengok baca. Macam kita ni bacalah Al-Quran. Bila lalu kisah para nabi, kita tengok. Pasal Quran kisah Musa banyak, saya selalu sebut. Kadul Quran an yakuna Musa. Kadul Quran an yakuna Musa. Hampir Quran tu menjadi Musa. Banyak sangat cerita Musa dalam Quran. Sebab very interesting. Setiap tempat dia ulang cerita tapi ada tujuan yang baru. Ini siapa yang mengikuti ini, yang baca Muhammad Qutub, dia akan tengok tentang pengulangan yang repetition ataupun pengulangan tikrar yang di dalam Al-Quran itu. Kesusunan Quran itu apa tujuannya? Allah ulang. Berapa cerita Allah ulang. Cerita Musa banyak diulang. Cerita Adam diulang. Banyak cerita yang Allah ulang. Setiap kali dia ulang itu ada tujuan yang nak dicapai di dalam konteks yang sedang disampaikan. Menarik bila kita baca Quran. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dan kita tahu bahawasanya jika kita sakit dalam dunia ini, orang-orang yang lebih afdal daripada kita juga telah sakit. Supaya kita tahu kita sangat sementara di sini. Dan supaya kita sentiasa mengharapkan satu tempat yang kita tidak lagi disakiti. Satu tempat yang kita tidak lagi dizalimi. Satu tempat yang hanya kita menikmatinya. Tiada lagi kesakitan. Iaitulah pada hari Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar di atas dunia ini, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah besok kalau saya sempat, saya akan sambung tajuk lain pula, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya. Sebelum semua berhenti, saya minta keluar, tolong sharekan link kita ini untuk manfaat kawan-kawan yang lain juga. Saya ni di KLIA, sama-sama nak pindah ke hotel lain di KL, ke Royal Chulan, kerana besok ada kenduri. Jadi insyaAllah habis kenduri saya balik ke Perlis pula. Banyak kerja lain nak buat. Hari Ahad insyaAllah kita akan tengok anak bulan. Dan tinggal bila akan puasa nanti kita akan
InsyaAllah tahu, insyaAllah. Kemungkinan besar kita puasa hari Selasa. Tapi tak apa, kita tengok nak bulan hari Ahad tu. Okay, terima kasih.